vaksin untuk COVID-19 ni bukan satu. Di Malaysia kita ada first Pfizer, dan kita ada Sinovac dan juga AstraZeneca yang sedang diguna pakai, yang akan muncul nanti dalam masa terdekat, Sputnik V betul doktor? Betul. Sputnik V buat masa ni tidak diluluskan lagi. Yang diluluskan yang baru ni adalah CanSino Bio ataupun Convicidia, nama vaksin dia, dan juga Johnson & Johnson iaitu Janssen vaksin. Dua-dua ni adalah dos tunggal. Maksudnya satu dos sahaja. Oh, yang dua-dua ni Johnson & Johnson dan juga CanSino telah diluluskan? Telah diluluskan, alhamdulillah. Okey, mana Sputnik V ni masih di peringkat awal lagi lah sebelum dapat diberi kepada masyarakat. Tapi ini pun nak menunjukkan kita ada lebih kurang 5 termasuklah CanSino dan juga Johnson & Johnson sudah ada 5 jenis vaksin. Dan kalau kita tengok di dalam dunia ni yang telah ada lebih kurang 100 lebih doktor. Ya betul. Dan akan datang pun dalam peringkat ujian klinikal lebih kurang 200. So kita expect akan ada banyak choice lah, banyak vaksin, banyak choice. So bila banyak choice ni muncullah macam-macam pendapat teori doktor. Ada yang contohnya macam Pfizer, ada orang kata Pfizer ni so saya risau Pfizer sebab Pfizer ni menggunakan teknologi mRNA. So mereka tidak faham apa itu teknologi mRNA, so dia takut. Ada yang kata ni bahaya first time guna di Malaysia. So saya prefer Sinovac sebab Sinovac guna cara lama, established method, iaitu virus vaksin kan, yang telah terbukti digunakan untuk penyakit-penyakit lain yang terdahulu. So apa pendapat doktor dalam apa ni untuk isu banyak vaksin, banyak pilihan, so mana satu ni? Okey, baik. Semua ni adalah kita gelarkan sebagai keraguan terhadap vaksin ataupun vaksin hesitancy. Di mana vaksin hesitancy ni adalah satu spektrum. Dia bukannya kalau orang tu menolak vaksin je, kita terus kata dia anti vaksin, tidaklah. So, macam saya cakap, satu spektrum. Vaksin hesitancy ni ada yang di hujung, yang paling mild sekali adalah orang yang ragu-ragu terhadap vaksin. So orang inilah yang dia nak vaksin tapi dia nak pilih-pilih vaksin. Dia nak vaksin tapi dia tak nak ambil sekarang, dia nak tunggu nanti orang ramai dah ambil dulu. So mereka ini kita gelarkan sebagai vaksin hesitance lah, iaitu keraguan terhadap vaksin. Bukan kata salah mereka, tetapi disebabkan oleh mereka mempunyai maklumat yang tidak lengkap atau terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang tak tepat berkaitan dengan vaksin COVID. Salah satunya adalah apabila vaksin ini adalah sesuatu yang baru, disebabkan COVID-19 ini pun satu yang baru akhir tahun 2019 dia ada. So vaksin telah diwujudkan baru saja, lebih kurang 1 tahun lebih saja, dan vaksin yang pertama diwujudkan macam Tuan Moderator cakap tadi, Pfizer, dan Malaysia pun ambil Pfizer sebagai vaksin yang pertama kita gunakan. Kebiasaannya kajian klinikal vaksin telan masa sampai 5 ke 6 tahun, kadang-kadang sampai 10 tahun. Tapi disebabkan kita berada dalam keadaan darurat, emergency ni bukan Malaysia saja darurat, tapi ke seluruh dunia berada dalam keadaan pandemik, keadaan kecemasan, keadaan emergency, kita perlukan jalan keluar yang cepat. So, kajian tentang vaksin itu diubah suai supaya keputusannya diperoleh dengan cepat tanpa mengurangkan keselamatan dan juga keberkesanan kajian tersebut. So pelbagai caralah dibuat, ada perkongsian maklumat, ada pembuatan kajian klinikal secara paralel ataupun secara selari, ada juga investment daripada pelbagai pihak. So semua ini menyumbang kepada kejadian vaksin yang dengan cepat. Tetapi kita kena faham syarikat-syarikat farmaceutical ini, diorang ada satu syarikat. So bila satu syarikat ni, diorang tidak akan lari daripada persaingan. So mereka akan cuba menghasilkan vaksin yang terbaik, yang paling terbaik lah yang untuk orang ramai guna. So daripada situ akan ada pelbagai jenis vaksin. Setakat ini ada 4 jenis vaksin yang digunakan lah, bukan jenama jenis. Pertama adalah mRNA vaksin, iaitu vaksin yang menggunakan template genetik mRNA dimasukkan dalam badan kita, dan mRNA itu akan menghasilkan antigen spike protein. Yang kedua pula adalah viral vector ataupun vector viral,
Contohnya seperti vaksin yang Covidicea, Janssen ataupun AstraZeneca itu. Vaksin itu menggunakan virus yang lain daripada COVID-19, contohnya adenovirus yang diubah suai supaya membawa antigen COVID-19 itu. So, vaksin jenis ketiga pula adalah inactivated virus seperti Sinovac yang mana dia matikan, dia inaktifkan dan dia matikan virus COVID-19 itu dan masukkan dalam badan kita. Yang terakhir pula adalah protein subunit lah. Protein subunit ni adalah dia ambil spike protein itu ataupun dihasilkan spike protein pada COVID-19 itu dan dimasukkan dalam badan. So, ada 4 jenis vaksin, tetapi keberkesanan dan tujuan vaksin ini adalah sama. Tujuan dia adalah untuk menyediakan badan kita supaya badan kita ada imuniti terhadap COVID-19. Macam mana imuniti terhasil adalah dengan pengenalan satu antigen. COVID-19 kalau kita tengok dekat dia punya badan tu ada spike-spike macam duri-duri, itu kita gelar sebagai spike protein. Dan spike protein ini dikenal pasti sebagai satu antigen yang jika masuk dalam badan kita akan kenal dan hasilkan antibody. Apabila ada antibody dalam badan kita, insya-Allah kalau katakan ada jangkitan seterusnya, ada kuman COVID-19 masuk seterusnya, badan kita telah bersedia untuk membunuh kuman tersebut, COVID-19 tersebut tanpa ada sakit yang teruk, tanpa ada jangkitan yang teruk. So COVID-19 ini bukan hanya COVID-19 vaksin ini bukan hanya mencegah jangkitan, tetapi ia juga mencegah daripada jangkitan yang teruk dan juga insya-Allah mencegah daripada kematian. Ramai orang yang takut untuk ambil mRNA vaksin sebab dia rasa vaksin itu sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya tidak. Teknologi mRNA ini dalam pembuatan vaksin ini telah ada sejak 1 dekad yang lalu. Cuma ia belum dipasarkan ataupun belum dikomersialkan kerana tidak ada keperluan yang besar, tidak ada investment yang besar daripada masyarakat dunia kepada pembuatan vaksin sebegini. So vaksin Ebola dalam kajian tengah menggunakan mRNA vaksin, teknologi ini, tetapi disebabkan virus Ebola itu bukanlah sesuatu yang sama teruk dengan COVID-19 ini, maka investmentnya tidak besar. Tetapi apabila COVID-19 ini berlaku, ramai orang mencari penawar kepada pandemik ini, orang ramai invest, perkongsian maklumat dengan secara meluas berlaku, maka penghasilan mRNA vaksin COVID-19 ini berlaku lebih cepat dan lebih pesat. So kalau katakan kita nak kata dia satu teknologi baru, sebenarnya tidaklah. Okay? Dan kita kena ingat walau apa pun jenis vaksin, kita kena ingat satu perkara. Vaksin yang terbaik adalah vaksin yang anda boleh dapatkan secepat mungkin. Tak kisahlah vaksin Pfizer ke, vaksin AstraZeneca ke, vaksin Covidicea ke, vaksin Sinovac ke, mana saja yang anda boleh dapat dengan cepat, yang paling cepat itu adalah vaksin yang terbaik. Sebab apa kita tengok ribuan jangkitan setiap hari didiagnos di Malaysia, bermakna COVID-19 ini sedang menular di dalam komuniti. Tanpa vaksin, kita berisiko untuk mendapat jangkitan yang serius dan berisiko untuk berlaku kematian. Dan kesemua vaksin, tak kisahlah apa jenis pun, terbukti lebih 90% mencegah daripada kematian. Okey, terima kasih. Yang penting kita dapat poin daripada doktor tadi bahawa paling penting vaksin ini dibuat adalah dia bukan perfect drug doktor tapi betul. Dia adalah untuk mencegah kematian. So benda yang paling kita risau sekali.